Maka malam ni alhamdulillah diberi tajuk kepada hamba malam ni iaitu tutup ti ilmu. Bermula daripada ndu. Daripada ndu siapa ke liai lehak, siapa ke mati no ayat kata. Memang betul. Perkataan itu memang betul kita tengok. Islam ni satu agama yang menitik berat sangat-sangat tentang ilmu. Kerana agama Islam ni agama yang bahasa kena belajar. Bukan bahasa wak amal tak belajar dak. Bukan bahasa yang duk saja tak wak gapo dak. Dia ilmu dengan amal ni dia tak bercerah tangga dua tu. Bila bercerah tangga dia tak jadi gapo sekarang. Tu. Maka alhamdulillah malam ni hamba nak ceritalah sekadar hamba tahu. Sekadar hamba reti. Sekadar yang mana Allah Ta'ala duk cerita dalam Quran dia, Nabi duk cerita dalam hadis dia. Tentang ilmu, kelebihan ilmu. Kita pakat-pakat tawajuh untuk kita nak dengar sikit sebanyak ilmu yang berkaitan dengan hukum hakik Allah Ta'ala. Kerana kita orang Islam ni tak sunyi daripada hukum hakik Allah Ta'ala. Kita hidup dunia ni kena junjung hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala ni kita kena junjung, kena taati. Kita kena taat perintah Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala menghukum ke atas kita, baik wajib ke, sunat ke, tak ada kira lah 45 jenis dia tu. Kita pun kena lakukan. Baik perkara tu bersangkutan dengan kewajipan kita, dengan benda haram, dengan benda makruh, dengan benda sunat, dengan benda harum. Tu apa panggil hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana hukum Allah Ta'ala ni lah kita kena junjung, kita kena ikut perintah dia. Yang mana dia tu saat ni tu perintah kepada kita sebagai hamba dia. Maka di antaranya besar sekali kena dengan tutup ti ilmu lah. Sebagaimana tu imi kata ni lah. Sebagaimana tu imi ucap saat ni. Tu poin-poin dia dah. Tu imi kata mengaji agama ni satu kepastian kita. Satu perkara yang wajib kita kena mengaji ilmu agama. Tak boleh letak belakang, tak boleh letak tepi dak. Kena tak depan ngaji agama. Kerana mengaji ni dalam Islam ni wajib. Kita tahu belakang dah. Wajib mengaji no ayat tu. Mengaji tetap apa tu? Tetap kewajipan kita. Sebab itulah Nabi dia ayat awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kena kenal Tuhan. Kena kenal Tuhan, kena mengaji tentang Tuhan. Kena bahas tentang Tuhan. Kena bercara tentang Tuhan. Kita setiap orang mula-mula kena kenal Tuhan dulu. Sebelum pada gapo-gapo. Sebab tu tengok Nabi kita pun berdakwah di Mekah. Dia sebar gapo dakwah dia. Dalam dakwah Rasulullah, dia sebar gapo kita. Iaitu untuk tanikan akidah ketika permulaan Nabi kita berdakwah di Mekah. Lama mana Nabi kita duk mengajar manusia, iaitu duk tani akidah di Mekah 13 tahun semua. 13 tahun di Mekah duk ajak manusia mengenal Allah. Kerana Allah ni merupakan Tuhan kita, Rabbil Alamin. Allah ni Tuhan sekalian alam. Maka kita tak dapat kenal Tuhan melainkan kita kena mengaji. Kita kena mengaji dan mengkaji, baru kita tahu kata Allahu Akbar. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuhan ni kuasa setiap perkara. Tidak ada kelemahan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kita nak kenal Allah, kita mesti kena mengaji dan mengkaji. Mengaji sebagaimana Tuhan ada cerita dalam Quran dah. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Tidak ada Tuhan malaikat Allah yang maha mengerasi. Tak ada hal lebih kedebel daripada Allah. Malaikat Allah saja yang kedebelnya. Hani nak ayat kata kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Ni permulaan pengajian kita. Nabi kita 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah nak ayat kata Nabi kita tani akidah. Nabi mengajar para sahabat. Mengajak para sahabat sehingga sahabat saling mengucap 2 kalimah syahadah memeluk agama Islam. Kebanyakan sahabat ialah muallaf, iaitu masuk Islam. Hani nak ayat kata dalam Islam ni menitik berat tetap belajar. Apa maksud dengan belajar? Iaitu mengenal Allah. Mengenal Allah sebagai Tuhan. Maka tak kenal malaikat, kita kena belajar. Kita kena belajar. Bukanlah semaya saja. Mula-mula tutup ti hukum Allah Ta'ala kepada kita, iaitu kena kenal Allah dulu. Sebelum pada gapo-gapo. Semaya duk yang kedua, puasa duk yang ketiga, zakat duk yang ketiga, yang keempat. Hani keadaan awal-awal Islam ya. Sebab tu Nabi kata awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kena kenal Allah. Tak kenal Allah, malaikat kita kena belajar. Kita kena belajar. Kita kena mengaji dan mengkajikan untuk kenal Allah. Lagu mana untuk kaji? Tengok alam-alam. Tengok alam-alam, tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu kita kaji. Kita kaji benda tu. Kita mengaji dengan benda tu. Kita tengok alam ni. Macam mana ketika tidak ada Allah yang ciptakan alam ni, macam mana alam nak jadi sendiri? Tak boleh. Yang mana orang asing kata tamacat tak boleh pergi. Mesti kena ada orang cipta, orang buat. Situlah kita mengajikan untuk nak kenal Allah. Maka alam dunia ni sebagai bukti ketandaan Allah, kewujudan Allah, kekuasaan Allah melalui ialah pengajian kita. Tuhan pun royak dalam Quran. Qul huwallahu ahad. Katalah wahai Muhammad, Allah itu satu saja, tidak ada 2 dan 3. Hani ibu-ibu ayah-ayah. Ni hasil daripada pengajian kita. Hani nak ayat kata Islam ni menitik berat kena belajar. Semaya ni duk yang kedua dah. Tahun yang ke-10 Nabi jadi Rasul, baru Nabi kita dibawa Isra' dan Mi'raj. 10 tahun. Nabi duk tani akidah para sahabat 10 tahun. Bila siapa 10 tahun, munasabah dah Khadijah mati dan pak nakal dia mati Abu Talib. Maka Allah Ta'ala bawa Nabi kita asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tuhan bawa, Tuhan memperjalankan Nabi Muhammad, iaitu bawa Nabi kita juga Jibril alaihi salam di malam gelap gelita, di malam 27 Rajab, menuju naik ke angkasa. Naik ke angkasa berapa tu? Linuriyahu min ayatina, supaya kena bawa Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad tengok tanda-tanda kekuasaan aku di langit, di angkasa. Tu Tuhan royak dah. Tuhan royak dah. Itu satu pengajian Nabi kita pada malam tu noyak.
Dia boleh tahu, boleh kenal syurga dan neraka. Hatu nak ayat kata Allah Ta'ala bui. Tu tanda ilmu berlaku. Bukan peri-peri saja dak. Di makia kita di hari ni. Nabi turun tu baru mengajar semayang, Tikah 10 tahun. Tikah 10 tahun baru adanya semayang. Mula-mula ialah kenal Allah. Kenal Allah. Ini ayat permulaan kita. Kita kena kenal Tuhan dulu. Belum apa-apa kena kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tak kenal Allah, malaikat kita kaji dan mengaji. Baik benda bahasa kaji, kita kaji. Sebagaimana Tuhan duk cerita, usul asal kejadian manusia. Min nutfatin, summa alaqatin, summa mudghatin, summa naksuha lahma. Tengok ayat Tuhan cerita dalam Quran. Asal kejadian manusia kita biasa ni daripada setitik air mani. Campuran air mani, iaitu ayah dengan ibu. Lepas tu dia jadi stokor darah. 40 hari stokor darah. Kemudian pindah pula 40 hari stokor daging. Bila stokor daging, lepas pada tu baru bersifat jadi manusia. Ada tulang, ada kulit, ada kepala, ada kaki, ada perut. Ni 4 bulan sudah bersifat dah. Ni kita panggil mengkaji. Masalah banyak mana masuk dengan ayat ni, masuk Islam dengan ayat ni. Dia duk mengaji cara witriasat dia. Dia kaji ialah seorang anak yang ada di rahim ibu. Dia belajar, dia mengkaji kejadian manusia yang ada dalam perut seorang perempuan. Seorang ibu duk kandung anak, bermula air mani. Kemudian dia berpindah pula kepada stokor darah. Berpindah pula ke stokor daging. Sehingga menjadi manusia yang sempurna. Tiba-tiba dia jumpa dengan ayat Quran yang kata saat ni, dia yakin bahawasanya ini perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum dia beranak, belum dia ada dah Quran dia royak. 1400 tahun dah Quran dia royak kejadian manusia. Mak Saleh baru mari kaji sehari 2 ni ya. Pengajian dia betul dengan Quran kata. Ini menanda kata ini Al-Quran, perkataan yang sebenar. Situlah dia mengucap 2 kalimah syahadah. Masuk Islam selalu dah. Ini daripada kajian dan mengaji dia. Di antara siapa dia ni? Maurice Bucaille, orang Perancis. Dia jadi bom besar dulu. Dia orang mustasyrikin, bukan orang Islam. Tapi dia kaji daripada ayat Al-Quran ni. Akhir sekali dia memeluk agama Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Ni ayat. Orang asing masuk Islam dengan sebab kaji mengaji ni ayat tu. Sebab tu penting sekali. Nama dia Maurice Bucaille. Dia buat kajian pula di antara Taurah, Injil dan Al-Quran. Yang manakah betul sekarang ni di antara 3 kitab? Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. 3 ni panggil kitab Allah. Tetapi sekarang ni yang manakah benarnya? Didapati kitab Taurat, kitab Injil sudah buat orang khianat habis dah. Tidak ada kebenaran di hari ini. Tapi Al-Quran didapati sampai ke hari ni tak ada siapa dia boleh ubah Al-Quran. Itulah dia yakin bahawasanya Islam ni agama sebenar. Agama sebenar. Nak rakyat kata, bila agama sebenar, di situ dia reti kata Al-Quran ni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia masuk Islam lalu dah. Ni nak rakyat kata, kita ni nak rakyat kata kena belajar. Belajar ni tak ada dah. Sebab tu Cik Imi kata tadi, belajar ni mula daripada nu lagi dah. Hal tu terat dah. Nak rakyat tu belajar daripada budak-budak lagi sehingga mati maksudnya. Kalau kita tengok budak lagu mana dia belajar. Budak dia belajar lagu mana? Budak dia belajar ketika kecil-kecil lagi dah. Cara dia belajar budak kecil lagu mana?
Tekah hidup mengakak, tekah hidup jalan tu nak yak. Kita royak tak reti dengar. Kata jangan jangan main. Tudung puyuk panah. Dia pergi pai tudung puyuk panah, ya teriak. Tidak, dia teriak. Kena tudung puyuk panah. Bawa kali yang kedua kita tak tudung puyuk sejuk je. Kita tak depan dia pergi ambil dah. Dah. Kerana mengaji dia tahu dah. Tu mengaji budak. Tu. Dia duk jalan ikut benda-benda. Jangan gilah awal, jangan gilah apa. Tok. Bekak ada saibu kaki duk dahi. Kena golek jatuh. Bawa kali lain dia tak pergi dah kat tu. Dia pergi kat tu dia ke hotel ke lain tak pergi dah. Ni pengaji budak. Kita orang tua kena belajar. Ni nak ayat tu besarnya orang Islam ni, agama mengaji. Panggil satu agama yang berdasar dengan belajar. Islam ni bukan bahasa orang buta huruf dak. Orang bahasa celak. Sebab tu tengok perhati mula-mula. Cuba kita tengok perhati mula-mula berkenaan dengan agama Islam. Mana tu? Geno boleh Tuhan ni turun mula-mula wahyu. Wahyu pertama Iqra. Cuba perhati tengok. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajarkan manusia daripada orang tak reti kepada orang reti. Ni nak ayat tu Iqra suruh baca. Tu wahyu yang pertama. Isyarat bahawasanya agama Islam ni agama mengaji, agama membaca. Sebab tu hari ni kita kena baca. Hari ni puak-puak pocik semua tina jatuh ni. Kita yakin dah lagi Fatihah kita ni betul dah. Fatihah kita ni betul dah lagi. Kita dah semaya beh hari ni, tahayat kita betul ke dah? Tu kena pesak hari ni, kena pesak. Ingat molek. Tak sudah kita duduk kapung, duduk ngata betul. Siapa dia jamin kita kata betul, kena mengadap tok guru. Sedangkan kita ni rajin dah. Kita rajin dah semaya, kita tua dah. Kita tak tinggal dah semaya. Tapi bimbang takut semaya kita tak betul. Ni kau takut sekali. Dia tu lah dia mau kata belum orang bank kita sejik. Dia tu lah nak ayat atau sejik nak hari. Tidak. Tapi pesak-pesak tengok duk walabo. Tu. Tu kaya ayatlah lah akhir. Depan masuk le kubur esok tengok semaya kita tak ada. Tuhan tak terima kerana kita baca tak betul. Tak betul tak apa lagi kalau belajar. Kita betul dengan tak ada belajar Tuhan tak apai. Ni nak ayat tu. Ni nak ayat tu di hari ni kena pesak pocik-pocik. Jangan buat sedap. Ni baca guru mari tak mari pakat liar, pakat tak mari belakang. Tak betul Fatihah. Dia ni kata aku malu. Aku tak boleh baca Fatihah, dia mau suka habis aku. Habis kau lagi aku malu. Apa sudah ke? Sudah ke? Dak dah lagu tu. Ingat dulu kubur esok satu wela kita tinggal. Satu wela kita tak lamat, kita tak semaya. Tahu ke tak le kubur esok kena godel 500. 500,000. Satu-satu wela semaya nak ayat tu. Pas kalau kita ciwik kita duduk semaya tak ada kena sahabuk. Boleh tahan belakang lah. Boleh tahan belakang lah nak ayat kata. Tahan belakang tak apa lagi. Nabi kata aku cedek. Nabi kata Tuhan cedek dalam kubur esok ula al-aqra. Ula al-aqra untuk nak gigit, nak ketik, nak isak darah orang tak semaya. Pas kita tinggal kita semaya semua, semaya supaya tak semaya dah kerana tak betul. Ni tengok ni. Ni kena kita mikir sekali lah.
Amo dah tengok banyak sekali le kampung tak suka nak baca Quran. Tak suka nak betul Fatihah. Tak suka nak betul tahiyat. Malu. Duk dengan semayang dengan malu tu lah. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, nyanyolah kita. Berpuluh-puluh tahun kita duk semayang dengan tak betul. Hari nak royak. Tu apa boleh royaknya. Kerana Islam ni ialah dia mengajak mula-mula sekali ialah belajar. Tutup ti ilmu. Tengok satu hadis Nabi kata. Nabi kata an-nasu rajulani. An-nasu rajulani. Manusia itu ada dua peseng. Ada dua peseng manusia atas dunia ni malam ni hamba demo ni. Nabi kata manusia ada dua peseng. Nabi kata alimun wa muta'allimun. Satu peseng Nabi kata orang alim. Wa muta'allimun, yang kedua orang jahil, orang yang belajar. Tu Nabi katanya. Pas Nabi kata gini lagi, wala khaira fima siwahuma. Tidak ada dah pada kedua-dua ni selain dari, tidak ada dah kebaikan selain daripada kedua-dua ni. Nabi kata manusia dah dunia ni ada dua ni. Satunya orang alim, yang kedua orang jahil. Maka orang alim dengan orang jahil ni Nabi kata tak ada dah semolek-molek dua ni ya. Apa maksud Nabi kata? Orang alim dia mengajar, orang jahil dia belajar. Tu Nabi royak. Nabi kata tidak ada dah kebaikan kecuali dua ni ya. Apa kedua ni? Orang alim dia kena mengajar. Orang jahil dia kena belajar. Tidak ada kebaikan dua ni saja. Kalau orang ni alim tapi dia tak mengajar, tak jadi. Dia ni orang jahil tapi tak belajar, tak jadi. Naknya orang alim mengajar, orang jahil mengaji. Ni Nabi kata tidak ada. Tidak ada kebaikan selain daripada dua jalan, dua beg ni ya. Hani ayah-ayah, ibu-ibu malam ni nak ayat tu, ni tetap ilmu. Ni ilmu. Lepas tu banyaklah tutup ti ilmu ni banyak kelebihan. Tak lebih apa muka Tuhan suruh. Tak lebih apa ilmu muka Nabi suruh. Sebab tu tutup ti ilmu ni Allahu Akbar. Lebih sekali. Sebab tu Nabi dia suruh dalam hadis dia, Nabi kata kena. Nabi kata kun aliman, mujadilah orang alim. Cuba tengok Nabi suruh kita jadi orang alim. Tu au muta'alliman. Kalau tak dia orang alim, mu jadi orang belajar. Mu jadi orang belajar. Au mustami'an. Yang ketiga Nabi kata kalau mu tak alim, kalau mu tak belajar, au mustami'an, mu jadilah orang dengar. Wala takun rabi'an. Mu jangan jadi orang yang kepak. Kerana Nabi kata orang yang kepak ni orang binasa. Apa orang binasa? Dak belaka. Aling pun dak. Belajar pun dak. Dengar pun dak. Dak belaka. Hak tu Nabi kata jangan jadi orang yang kepak. Jadi kita reti kata cara belajar ni ada tiga ni. Ada tiga kau. Mula-mula kita mengaji jadi aling. Kita mengaji jadi aling boleh ngajar orang. Dia berkata tak ada jalan dah nak aling kena bening dah. Tak ada jalan nak aling dah. Mu belajar. Gi ngaji. Hidup pondok ke mana? Nak hidup pondok lana lagi dah. Boleh cucu, boleh anak, boleh cucu belaka dah. Cabai berdeh habis dah. Au mustami'an, iaitu menjadilah orang dengar. Jadi mengaji secara dengar. Bila orang mari ngajar sejik bawa telinga mari duk dengar. Ni Nabi ayat. Jadi tiga cara ni kena belajar juga geno-geno. Kalau tak belajar tak sudah. Ni nak ayat dalam Islam besar sekali buku belajar. Nabi kata belajar ni ada tiga cara tadi. Sutai sekali, mari dengar.
supaya kita mari duk dengar orang duk mengajar di masjid itulah. Tu Imam kata 2 kali seminggu. Hari Jumaat dengan apa? Hari Ahad. Kau hari Senin gitulah. Nah, tu Imam suruh bakat marilah. Tu guru mari dah. Hidang ni sampai lutut dah. Tak usah makan lagi kata tak ada arah dah lah, rupuk ceruk dah. Tu nak ayat kata. Tak ada. Dulu kita nak dengar agama kena borong kereta. Cari tok guru tok mengajar sedap-sedap. Borong kereta pergi kot tani. Borong kereta pergi kot nara. Kerana duk cari tok guru mengajar sedap-sedap. Muka tak ada kapung. Learning tok guru siapa kapung, siapa masjid, siapa di balasah kita. Tapi puak kita tak tubik pula dah. Nak royak kata, boh hidang siapa lutut tak usah makan pula dah. Padahal mari dia menyetak, ya tak apa dah. Ni tok guru mari Allah nak boleh 20 orang pun bila dengan tiap sejik. Baru boleh 20 orang. Pas babo mana nak angin. Ni ibarat kata gak pangkal lembu gak rupuk ceruk dah lah. Ceruk dah tak usah makan lagi, kau tak tahu dah lembu tu. Nak berhera ke nak semelih ke tak tahu dah lah. Ni nak ayat hari ni kita kena sedar bahawasanya ni belajar. Belajar ni bukan benda main-main. Belajar nak lepas dengan Tuhan. Bukan nak tunjuk ke orang. Adakah kita ni lepas dengan Allah Ta'ala? Kalau kita lepas, Alhamdulillah, tak ada tutup tak Allah Ta'ala. Tapi kalau tak lepas, kita kena tanya. Di akhirat esok kena tanya salah besar kita. Ni belajar nak ayat tu. Kerana agama Islam ni agama yang bahasa belajar. Sabit nak buat amal gapo kena belajar. Jangan buat amal dengan tak belajar. Jangan dengan tiru. Ni nak ayat tu. Kita dah bosan rajin dah. Rajin dah nak waktu. Pesak kedak baca kita. Pesak kedak baca kita. Lagu mana baca kita nak ayat kata. Tu nak ayat. Sebab tu di hari ni kita kena belajar bocik-bocik. Tak ada dah. Belajarlah lebih sekali tak ada dah. Kerana belajar ni tangga cerah segala-gala. Kerana manusia di atas dunia ni, kita duduk sebuah negeri ni, kita duduk di alam dunia ni, kena belajar. Kerana belajar ni lah kita adanya di dalam borihan kita hidup. Bila kita ni satu kelompok, satu kaum yang besar, maka kita kena ada lah panggil borihan, pentadbir. Orang yang nak tadbir, nak borihan, dalam kampung pun baik, dalam daerah pun baik, dalam negara pun baik, dia kena ada ketua, kena ada timbalan, kena ada siapa. Susun ni pemerintah. Maka nak merintah lagu mana kalau tak ada ilmu? Nak merintah lagu mana kalau tak ada ilmu? Sebab itulah kita dalam orang Islam ni menitik berat tetap belajar. Belajar. Sampai Nabi duk mengajar. Sebab Nabi duk mengajar. Nabi duk mengajar para sahabat tengok. Allahu Akbar. Tengok hadis Nabi banyak mana. Hadis Nabi banyak mana. Berpuluh-puluh ribu Nabi hadis Nabi noyak. Pas Nabi buat apa tu? Nabi mengajar para sahabat. Nak boleh kita reti hari ni, Nabi dah duk mengajar kita. Selain daripada Al-Quran yang turun kepada kita, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai untuk nak menerangkan apa yang tak terang di dalam Al-Quran. Benda tak catin di dalam Al-Quran, maka Rasulullah lah yang menerang dengan hadis dia. Ni ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tu besar begitunya mengaji dan belajar. Sebab tu belajar ni perkara yang wajib bagi kita. Perkara yang wajib bagi kita. Kalau tak ada wajib belajar, macam mana kita nak meretah? Nak jadi tok nebel macam mana? Nak jadi tok menir macam mana? Nak jadi botol lagu mana?
Nak jadi nayuk lagu mana? Nak jadi ampa lagu mana? Nak jadi puar racakan cangwat lagu mana? Semua tu kena ada ilmu. Sebab itulah ilmu ni lah buat we kita ni celek segala-gala. Buat we kita celek segala-gala ilmu yang ada pada kita ni. Sebab tu tak ada ilmu tak sah dalam hidup kita. Tak ada ilmu tak sah dalam hidup kita poci-moci noyak tu. Kita nak duduk kena tak ada ilmu. Ilmu ni bukan kata ilmu saja dak. Ilmu nak hidup pun kena reti. Ilmu nak hidup walau fardu kifayah sekalipun. Walau merupakan sunat-sunat sekalipun. Walau merupakan harus-harus sekalipun, tapi perlu pada ilmu. Kita nak cari makan hari ni tak ada ilmu, tak lagi juga. Saning kita ada kecek tetap, kita ada bahas tentang ilmu agama, ilmu makrifat, ilmu kenal Allah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib bagi kita kena kenal. Tu. Adapun ilmu nak kata secara seluruh, ilmu kehidupan kita pun nak kata. Kalau tak ada ilmu nak duduk lagu mana kita nak matang tak reti, kita nak kerja tak reti, nak buat rumah tak reti, nak gali parit tak reti, nak buat masjid tak reti, nak buat rumah tak reti, segala-gala kita tak reti kata ada ilmu. Hani ilmu nak kata betapa pentingnya di dalam diri manusia. Tu nak ya. Su gapo amba tengok. Kata penting ilmu ni. Cuba kita perhati tengok kemuliaan ilmu. Kemuliaan ilmu ni ibu-ibu bapa-bapa. Gapo nama kemuliaan ilmu? Kita tengok binatang, ya binatang ni binatang. Binatang yang tidak ada akal tapi dia mempunyai ilmu. Dia mempunyai ilmu. Kita tengok beruk lah. Beruk hak kita baru boleh di hutan dengan beruk hak timiknya dah. Hak mana mahal dua tu? Hak tu nak ayat tak ilmu. Beruk hak baru boleh di hutan. Kita nak jual 300 kuk buat kata saya takut gigit betih. Tu nak ayat tu. Tapi beruk hak pandai awak betihnya dah. Oh, 10,000, 8,000, 7,000 nak ayat tu. Hani nak ayat tu beruk apa ni? Beruk yang mempunyai ilmu. Beruk yang pandai, yang ada ilmu, pandai ambil buah. Bukan sekadar dia pandai ambil buah, dia turun pula dia hipung buah-buah pula. Nyoh hak yang ambil tu kelapa tu, dia turun dia kutik pula satu-satu mari hipung jadi setamu ayat tu. Allah mahanya beruk ni. Kadang-kadang beruk ni 2-30 ribu dia pun tak jual lagi. Hani nak ayat tak ilmu ada pada beruk. Apatah lagi manusia yang ada ilmu. Maha orang. Sebab tu nak jadi gapo pemimpin kena ada ilmu. Tak ada ilmu tak kena berkecek. Dunia maju sebab ada ilmu. Dunia maju ni kemajuan yang kita tengok di hari ni sebab perkembangan ilmu nak tu. Kaji mengkaji. Sebab tu dunia jadi maju kerana perkembangan ilmu nak tu. Hani nak tu ilmu ni besar sekali. Bukan ilmu agama saja dah. Ilmu agama kita nak bawa pergi kepada akhirat lagi akan datang. Ilmu agama kita nak bawa pergi kepada akhirat lagi akan datang. Tak sudah kita hidup di dunia kerana ilmu akhirat dia sakut kita dengan akhirat. Macam mana kita nak semaya, macam mana kita nak puasa, macam mana kita nak pergi buat haji, kena tahu syarat-syarat dan rukun-rukun. Dan kena tahu macam manakah cara nak menunaikan dia, nak patibat dia. Kalau tidak ada ilmu, pocik-pocik tak kena berkecek dah lah. Tak ada ilmu. Sebab tu nak ya tempat ilmu duk mana? Otak, hati. Tidak. Otak hati kita ni yang bagi tempat duduk ilmu yang pertama. Yang pertamanya ialah otak hati kita. Otak hati kita.
Tempat letak ilmu, tempat letak ilmu. Sebab tu otak ni mahal. Otak ni mahal, no ayat kata. Otak ni mahal, no ayat kata. Sebab tu Tuhan marah sekali kalau kita tamlai otak. Sebab tu Tuhan marah sekali kalau kita punahkan otak. Sebab apa? Sebab kaya. Punah otak Tuhan marah. Bukan Tuhan ada ayat al-Quran. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya aku duk cedek neraka jahanam nak sumak kebanyakan daripada jin dan manusia. Tuhan duk cedek neraka jahanam. Aku duk cedek neraka jahanam, aku nak sumak jin dan manusia. Jin manusia lagu mana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Manusia dan jin hak aku bui otak ke dia tapi dia tak mikir benda sebenar. Dia tak ada mengajikan benda sebenar, dia tak ambil tahu benda sebenar. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Tuhan kata aku bui dua butir mata sorang-sorang tapi dia tak tengok benda sebenar. Walahum azanul la yasma'una biha. Tuhan kata aku beri dua telinga kepada sorang-sorang tapi dia tak dengar benda sebenar. Tuhan kata ulaika kal an'am. Orang ni serupa dengan lembu dengan binatang dah. Tuhan peliap tiap. Tuhan buat bandingnya kita ni serupa dengan lembu, serupa dengan kambing, serupa dengan biring, serupa dengan kibas. Haning nak ayat kata Tuhan ni hina sangat kita. Bila panggil tak guna otak kita ke jalan yang Allah Ta'ala redha. Tak ada mikir dengan otak Tuhan, dia fikir benda lain. Tuhan kata jaga molek, aku nak sumak neraka jahanam di akhirat esok. Hani nak ayat Allah Ta'ala marah. Otak yang Tuhan beri kita ni tak ada mikir, tak ada buat belajar dak. Siapa punah otak-otak nak ayat tu. Tuhan kata jaga aku nak sumak. Tuhan kata kal an'am, serupa dengan binatang hak boleh buat gerbang, serupa dengan unta, serupa dengan lembu, serupa dengan kambing. Ni Tuhan hina kita. Balhum adall. Nabi kata pula, Tuhan kata pula balhum adall. Bahkan orang pasal ni lebih sesat daripada lembu lagi. Ada lah. Tak ada lah. Jadi Tuhan tiap kita ni nak ayat serupa dengan lembu dah. Tapi dia kata kena bahkan lebih bodoh daripada lembu lagi. Ha ni balhum adall, lebih sesak daripada lembu. Gena kata lebih sesak. Lembu kalau dia tengok pagar tinggi dia paling klik. Lembu kalau tengok api duk dapat dia paling klik. Lembu kalau tengok parit dalam dia paling klik. Tapi manusia tengok api cerak-cerak, api neraka cerak-cerak, dia kacau lagi, kacau pun otak. Ha ni nak ayat tu. Ni akibat nak ayat tu. Islam ni agama ilmu, agama mengaji. Sebab tu dia turun Iqra 3 kali. 3 kali Jibril tekan Nabi kita nak suruh baca Iqra. Mula-mula wahyu Nabi kelik daripada gua Hira. Nabi dek tapur ne bulan Nabi belum nak jadi rasul. Nabi dek tapur di gua Hira. Lepas-lepas asar dia kelik rumah Siti Khadijah. Lepas-lepas asar dia kelik rumah Siti Khadijah. Pada hari nak turun wahyu yang pertama, Nabi tengah-tengah duk berjalan daripada gua Hira, duk menuju ke rumah Siti Khadijah. Tiba-tiba Nabi kita dengar suara berdengung, dengar suara Jibril. Nabi kita tengok gelap langit, serta rukuk Nabi kita di tengah padang pasir. Nabi dengar di mulut Jibril, Iqra, baca Muhammad. Maka Nabi jawab kena ma ana biqari'in, ma ana biqari'in, aku tak pandai nak baca. Iqra. Nabi ketar-ketar, Nabi takut, tak kata gepo ibu gapo. Nabi kata ma ana biqari'in, aku tak pandai nak baca. Iqra ma ana biqari'in. Nabi kita kenal lagi.
Lalu itulah dia pun tarik ke Nabi kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi pun turut dia. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sekat tu mula-mula tu wahyu yang pertama. Tu wahyu yang pertama. Lepas pada tu Nabi kita hunggar klik rumah Siti Khadijah. Dengan keadaan Nabi kita takut. Takut, habis takut. Tak pernah lagi dalam ciwik dia nampak. Tak pernah berlaku lagi dalam ciwik dia. Ibu ke apa nama tak tahu. Hatu Nabi ketika hari tu ketakutan sangat-sangat. Takut sampai Khadijah tanya. Ma bika ya Muhammad. Ma bika ya Muhammad. Apalah Muhammad? Apalah Muhammad? Nabi tak tanya. Nabi kata zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimut aku, selimut aku, selimut aku. Nabi suruh Siti Khadijah selimut dia. Kerana dia takut tak tahu ibu gapo. Tu wahyu yang pertama ya. Hani tanda kata kita orang Islam ni suruh belajar apa cik-cik weh. Tak sudah dengan tak belajar kita. Bimbanglah kita di hari ni nak ayat tu. Sangat-sangat bimbang kita orang kampung. Tak sah kita duduk lagu ni ingat molek. Pocik-mocik supalah. Kau ibu dan kau bapa pada malam ni nak ceritanya. Jangan kita duduk berdiam diri dengan jahil. Kerana hari ni bertukar. Kemarin, hari ni, esok, lusa. Begitulah berlalunya masa. Bila siapa ajar kita malikil maut, mari ambil nyawa kita. Maka kita akan duduk di alam barzah, alam kubur pula. Bimbang takut amalan kita selama kening kita duduk semaya tak sah. Tak betul. Situ kita menyesal dalam kubur. Gena semaya tak laku, semaya Tuhan tak terima. Nak terima gena tak betul baca kita. Tak betul tu tak apa lagi. Tuhan ampai. Tapi tak belajar Tuhan tak ampai. Kita baca tak betul. Tapi kita tak nak buat dah. Kita belajar tu buru ngaku dah. Tak cakap nak kata walabba, walabba. Tak pandai kita duk walabba, walabba. Tak ada dah. 10 orang tu guru dah tak ada nak buat apa dah. Tuhan apai, Tuhan apai. Kerana kita belajar habis-habis jalan dah. Tidak. Kita belajar habis-habis jalan dah tak betul lagi Tuhan apai. Tapi kalau tak betul tak ada belajar Tuhan tak apai. Hanilah kebimbangan kita di hari ni. Ni satu perkara je kita bimbang sangat. Kerana kita duduk semaya hari ni tak tinggal dah. Kerana kita tua dah. Tapi bimbang takut baca kita saat ni tak betul, tak betul. Sebab tu Islam ni menitik berat tetap belajar. Tetap belajar. Ada dah. Tetap belajar. Lepas tu kelebihan belajar ni banyak. Man salaka tariqan ila talabil ilmi. Siapa dia berjalan nak pergi tutup ti ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tuhan memudahkan bagi orang ni hak berjalan pergi nak ngaji pondok, nak pergi tutup ilmu di mana saja. Tuhan memudah jalan ni kepada syurga lagi akan datang. Hani besar tak besar makcik. Siapa dia nak pergi ngaji agama di negeri mana? Siapa dia nak pergi ngaji agama di pondok mana? Siapa dia nak pergi ngaji agama di sekolah mana? Allah Ta'ala buka jalan. Allah Ta'ala memudahkan jalan bagi orang ni. Tariqan ilal jannah. Jalan-jalan ke syurga Allah. Hanya ayat. Tu nak ayat kata. Tu nak ayat tu kelebihan. Kita pergi ngaji pondok, ngaji apa agama ni. Orang mari ngajar sejik kita. Kita pun pakai selipar lah weh. Setak mutuk. Kita pakai mari. Kita duduk mari ni Tuhan. Tuhan mudahkan jalan syurga. Jalan syurga. Jalan syurga. Hak ni nak ayat. Orang pergi ngaji ilmu agama Tuhan buka jalan. Untuk nak mudah jalan syurga. Supaya dia pergi syurga dah. Ada setengah hadis Nabi kata apa? Kana fi sabilillah. Orang ni kalau mati dalam belajar supaya mati di dalam perang sabilillah. Allah banyak tetap. Ada riwayat lain kata kena orang ni kita tutup ilmu agama sehingga ikan di laut pun minta apung kepada dia.
sehingga binatang burung-burung yang terbang di udara minta apung kepada dia belaka. Allahu akbar. Tingginya martabat menuntut ilmu ayat tu. Sebab tu kita kena belajar moci-moci tak ada dah. Kita kena belajar, ingat molek. Selain daripada kita ngaji dah usuluddin, kita ngaji dah hukum fiqh, kita ngaji dah ilmu tasawuf, akhlak-akhlak untuk nak menghilangkan ria-ria, takabur, sum'ah, ujub. Selain pada tu kita ngaji juga tentang ilmu iaitu nak cari makan. Walaupun dia fardu kifayah, walaupun dia masuk dalam sunat-sunat, tapi benda tu kena ilmu juga. Tak ada ilmu tak lagi, tak ada ilmu tak lagi. Hani nak ayat tu Islam. Agama Islam ialah agama yang bahasa mengaji. Yang bahasa belajar. Tak boleh kita duduk dengan tak belajar, tak boleh. Hari ni deh. Ada setengah orang yang ngaji saman saja, tak ngaji agama. Ni satu juga. Ngaji saman saja. Tetapi Islam ni, ilmu Islam ni tak tahu. Tak tahu dia, tak leh dosa. Kita sekurang-kurang kena ngajilah ilmu yang menjadi rukun, ilmu yang dikewajipan dalam Islam, kita kena reti. Kalau ngaji saman saja Islam tak reti, berdosa kita. Ingat berdosa kita. Sebab tu Islam kena reti. Lepas tu mu nak ngaji apa, ngajilah dalam dunia mana pun. Kerana ilmu dunia ni untuk cari makan ya. Untuk nak cari makan, nak isi perut ya. Nak berak sedap, nak tidur sedap. Tapi ilmu agama dak tutup tak Allah Subhanahu wa taala. Tutup tak ialah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab itulah apa panggil ilmu agama ni benda campin. Benda pasti. Benda wajib. Nak kehek tak leh, nak tolak tak leh. Mesti kita kena belajar. Hana ayat ni. Sebab tu nak ayat tu orang jatuh kena tahu banyak pada orang Cina. Bining saat itu kewajipan tok lelaki lah yang mengajar bining dia. Tok lelaki tu wajib kena mengajar bining dia. Memang lagu mana darah-darah ni. Mu mari bulan lagu mana. Bini pun royak gini-gini. Abang lagu mana kalau darah ni lagu ni. Siap aku tak reti juga. Tok lelaki tak reti juga. Ni royak. Kewajipan tok lelaki kena ajar bini. Kewajipan tok lelaki kena ajar anak. Hari ni tok lelaki tak berhadu langsung. Bini dah pergi ngaji, tok lelaki tak ada mengaji dah. Orang Tino lah ramai mengaji tapi jatuh jari-jari. Ni nak lepas kedak kewajipan Allah Ta'ala di akhirat esok. Tuhan akan tanya. Ingat molek. Ingat molek kita di hari ni. Ni kewajipan kita banyak. Banyak ayat tu. Sebab itulah apa panggil agama Islam ni agama belajar. Itulah dimaksud kata ngaji daripada nu siapa kelia lehak. Siapa kelia lehak. Gena kata gitu. Kerana kewajipan kita ni banyak. Banyak no ayat tu. Banyak gena. No ayat tu hidup kita ni kepanjangan no ayat tu. Tok laki kena royak ke bining sokmo. Tok laki kena mengajar ke bining sokmo. Ni no ayat ni. Hari ni kita ada ke tak macam tu? Kita ada tak macam tu no ayat tu? Tu no ayat ada. Ada tak? Ada tak tok laki kita duk mengajar bining di kampung kita ni? Kampung Nering ni. Ada ke tak? Ada bosan takut bining duk mengajar tok lelaki. Bining tak mata sinar. Ni kita hari ni ayat tu. Kita kena mikirlah. Kita sudah pun berkeluarga. Kita sudah pun panggil ada anak pinak kita. Maka kewajipan kita ingat molek. Ya tok lelaki ni orang yang bertanggungjawab dalam keluarga. Selain daripada ilmu dah, kena bertanggungjawab. Hari ni sungguh kena bertanggungjawab. Banyak amal duk tengok tok lelaki tak bertanggungjawab dengan bini. Banyak tok lelaki tak bertanggungjawab dengan bini dia hari ni. Tok lelaki tak wi nafkah ke bini. Sedangkan bini baik,
Bini duk molek dengan dia. Bini baik dengan dia tapi dia tak beri nafkah. Banyak mana dia hari ni? Tu. Banyak mana hari ni tok laki tak kerja, bini kerja. Hasilnya yang dapat daripada bini. Tapi tok laki tak beri gapo ke bini dia. Ingat molek Tuhan akan tanya di akhirat esok. Hari ni ayat ni. Tu ayat tu banyak-banyak. Tok laki minta duit ke bini. Tu ayat tu. Dah lah anak tu bini cara dah. Nasi bini cara dah. Basuh kain bini cara dah. Tak rumah bini cara belaka. Tok laki tak ada buat gapo nanti ranggah semata. Ni kewajipan ayat tu. Habis. Di hari ni nak ayat tu orang pakat peling belaka. Tidak, dalam kehidupan kita. Baik ngaji, baik kehidupan, semua tu peling belaka, peling. Kita hidup akhir dunia ni peling habis. Peling habis, tak tahu nak kata. Tak ada ikut dalam agama sekarang pun tengok. Tu tengok. Tak ada. Tak ada ikut dak. Tak ada ikut. Kadang-kadang nak ayat tak ada nafkah. Belik bini pula pun nak ayat duduk hari-hari tak kena dengan cara Islam banyak. Banyak sekali orang Tino jangok. Beri jangok lah orang Tino. Tapi jangok apa nama? Jangok nak pergi makan pulut. Jangok nak pergi makan gula. Jangok nak pergi nak. Jangok nak pergi pasar. Jangok nak pergi biksi. Tapi terkadang atuk lelaki tak ada berjangok. Ni tak kena berlaku-laku nak ya teruk sekali. Terkadang atuk lelaki tak ada mandi cuek. Terkadang atuk lelaki tak ada sisir rambut duk kemeh hanguk. Tapi dia nak ginak lah jangok. Jangok sungguh-sungguh sebenarnya Islam larang. Islam larang dead card. Tak ada kam dia. May die. Tapi kita die. Ni dah jadi nak banyak. Orang Tino ingat molek. Kalau nak jangok boleh tapi jangok untuk lelaki ya weh. Jangan duk jangok duk tunjuk orang lain, orang lain keliru kita. Orang lain suncai kita hare. Ni tengok banyak. Ni satu kejahilan kita nak ya. Hidup kita tak jadi ibadat, dah jadi adat dan labuk. Jadi adat dan labuk. Hari nak ya. Biar nak kita nak gitu bit luar kita jangok. Siapa orang tengok mata belalak kita. Orang tengok kita tengok jangok. Hare moci weh. Kakak adik-adik semua jangan duk jangok kepada orang lain. Kalau nak jangok untuk lelaki kita. Bawa kita tu pergi luar katuk perah. Jangan orang tengok muka kita, tengok mata dua butir. Tu nak ayah sebenar. Kita di hari ni dah kadang atuk lelaki ni kat masa catung. Dung atuk lelaki mana yang pun dak. Nak ayah tu hanjebak hantuah bahu. Tak ada basuh dah waktu tiap nak ayah tu. Nak tidur malam pun tak beruh gigi makan wafta. Nak ayat tu tak ada cucu belakang belengah sporting lisan dah. Ni nak ayat tu pelak. Sebenarnya ngatuk lelaki lah tempat kita pujanya. Orang Tino dengan ngatuk lelaki kena puja sekali. Kena layan sehabis-habisnya nak ayat tu. Dengan ngatuk lelaki. Tapi hari ni kita tengok tak ada macam tu. Tak ada macam tu. Bila duduk ngatuk lelaki tak cara tubuh dia. Tapi bila dia nak pergi, dia mandi, dia sabung dia, shampoo, dia pakai krim, dia pakai cukup. Buh dengan lecu, buh dengan celak kening. Buh dengan apa? Buh dengan lecu pipi, tak pipi nak ayat tu. Allah comel lah. Orang-orang ke tepi-tepi nak tu tengok dia kerana dia jangok. Ni salah dalam Islam, ingat boleh. Ni pucuk kejahilan kita ni. Tak reti nak ayat tu. Patut lelaki pun tak ada royak gapo. Sudah pun jadi labuk.
Sudah pun jadi adat tempat kita. Ni kesalahan besar dalam Islam. Ini panggil pucuk-pucuk nak melahirkan fitnah. Nak melahirkan fitnah dan bala kepada kita dalam masyarakat. Sebab itulah kita tengok bini orang duk main dengan tok laki orang. Tok laki orang duk main dengan bini orang. Bini orang duk main dengan jantan luar. Banyak mana. Ni pucuk-pucuk nak kata kita tunjuk kecantikan kita kepada orang lain. Kita suka kecek dengan orang lain, tak suka kecek dengan tok lelaki kita. Kita suka tunjuk tubuh kita kepada orang lain, kecantikan kita. Kita tak suka tunjuk kecantikan kita kepada tok lelaki kita. Itulah akibat di hari ni nak tu. Sehingga kita melanda, sehingga kita banjir dengan fitnah di hari ni banyak mana. Pergaulan bebas, muda-mudi di hari ni tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Siapa berzina banyak mana, jantan luar dengan bini kita. Bini kita duk main dengan jantan lain banyak mana. Anak dara kita punah dara dengan orang luar banyak mana. Tak ada nak belaki, tak ada nak gapo pakat gelenyar. Ha ni pucuk gapo nama ni? Ni sudah noyak tu di hari ni dah menjadi balo, Ha, sebab tu dah di hari ni tak ada benda lain. Kita kena beki benda ni. Dalam keluarga kita kena tahu. Sebab tu kita kena belajar satu persatu. Kewajipan gapo? Sebab tu Nabi dia tengok dalam neraka poncik-moncik. Di malam Nabi kita Isra' dan Mi'raj. Malam Isra' dan Mi'raj. Nabi tengok dalam neraka, Allah Nabi teriak. Nabi kata ittala'tu finnar. Aku pergi tengok di dalam neraka. Fara'aitu aksara min ahliha. Aku nampak kebanyakan ahli neraka. Aku pergi tengok. Allah banyaknya ahli neraka. Siapa dia? Nabi kata an-nisa. Orang Tino lah paling banyak sekali. Orang Tino paling banyak dalam neraka. Nabi duk tengok, perhati tengok. Nabi nampak 9 orang Tino duk kena gantung. Hak lain duk kena bakar, tapi 9 duk tergantung. Ada kepala turun ke bawah, ada kepala naik ke atas. Ada hak duk kena ikat dengan tali, ada duk godel di belakang, ada hak cocok pungut tahi dengan besi yang panas tubik ke mulut. Nabi teriak tengok malam tu. Apa kesalahan orang Tino ni? Nabi royak ada berlaku. Tu Nabi tengok malam tu ya. Ada hak cocok dengan kopek. Cocok besi tajam di kopek gantung. Gantung tu beda tak adalah tersedah. Besi dua besi tajam postelik. Gantung di kopek. Cup sakut di kopek. Noneng tu ada adalah. Nabi tanya pada Jibril satu persatu. Orang tu sebab gapo Jibril? Jibril royak. Orang tu sebab gapo Jibril? Jibril royak. Sebab tu sebab gapo Jibril? Jibril royak belaka ke Nabi kita. Hani no ya tu orang perempuan kena seksa di dalam neraka no ya. Di antaranya gapo nama? Di antaranya orang Tino yang berzina lah banyak sekali. Orang Tino berzina banyak sekali. Hani no ya Nabi royak ni. Kerana Nabi dia royak para sahabat ketika tu. Sehingga sahabat seorang itu angkat tangan, ya Rasulullah, sebab gapo orang Tino masuk neraka banyak ya Rasulullah. Nabi pun royak, sahabat-sahabatku, orang Tino masuk neraka banyak sebab dia dua perkara. Orang Tino masuk neraka banyak. Nabi kata al-famu wal faraj. Nabi kata sebab mulut dan sebab kemaluan dia. Tidak. Mula-mula orang Tino sebab mulut. Mulut itulah yang membawa tuai masuk neraka. Apa maksud mulut? Berehi ngopak, berehi mengacung, berehi pelagar orang, berehi suka berdeki. Ni ayat tu. Banyak sebab mulut. Kalau kita tengok body maki sebab tu orang Tino kena patai lari benar mulut. Jangan duk kecek hak orang. Jangan duk ngopak hak orang. Jangan duk pelagar orang. Kita duk baik-baik berzikirlah kepada Allah Ta'ala.
Kita basahkan mulut kita dengan zikir. Tuhan kata fazkuruni azkurkum. Ingatlah mu kepada aku. Bila mu ingat ke aku ingat kamu. Hari Tuhan suruh kita ingat dia, suruh zikir banyak. Wazakirinallaha katsiran wazakirat. Orang jatuh yang ingat Tuhan tu banyak, dan orang tino yang ingat Tuhan tu banyak. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Tuhan sedia, Tuhan cedek bagi orang ni tino jatuh ingat Tuhan ni banyak. Maghfiratan, iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajran azima, yang kedua Tuhan kata pahala yang begitu besar. Pahala yang begitu besar sekali. Tuhan cedek kita dua perkara. Keampunan daripada Allah. Allah akan ampun dosa-dosa kita bila kita berzikir kepada Allah Ta'ala tu banyak. Dan yang kedua Tuhan beri ganjaran dia kepada kita. Pahala mahasan, pahala melimpah, banyak. Hani ibu-ibu ayah-ayah ni jalan ni Islam. Ni neo cang hak Islam. Ni jalan ni hak Allah Ta'ala cerita. Ni nak ayat tu. Tapi kita kena berzikir ingat pada Allah. Banyak. Tuhan kata dalam surah Taha, wa man a'rid an zikri. Siapa-siapa tak ingat aku. Siapa dia tak ingat aku, berpaling dada daripada aku. Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Orang ni hidup hari-hari percambuan. Ciwit percambuan. Tangan percambuan. Dhanka, payah dan sepik. Orang ni cari rezeki payah. Kalau kita ingat aku, Tuhan kata orang ni cari rezeki payah. Hani nak ayat Tuhan ayat dah. Sebab tu kita hidup hari-hari ialah kita kena ingat kepada Allah Ta'ala banyak. Maksudnya kita kena berzikir kepada Allah Ta'ala banyak. Hani Tuhan suruh kita berzikir. Bila kita berzikir banyak, ialah sebab zikir saat ni Tuhan kata orang ni akan mudahkan rezeki hidup dia. Hani ingat molek ibu-ibu aja. Hani pucuk ke apa ni? Pucuk nak tahu segala-gala, kena belajar. Kalau tak belajar tak ada jalan lah. Kerana belajar ni merupakan pelita lampu untuk nak menyuluhkan jalan kita kebaikan. Pelita nak tunjuk kita ke jalan syurga. Sebab itulah apa panggil belajar tak ada dalam ciwit kita. Kalau tak belajar nak cerah ke mana, dia gelak situ lah. Sebab tu kena belajar. Belajar ni supaya pelita dah. Supaya lampu dah. Supaya lampu dah. Jadi supaya dengan pelita yang kita duduk hari ni. Dia mencerahkan kita. Dia mencahayakan kita. Dia menerangkan kita jalan-jalan kebaikan. Hani nak ayat? Tak ada dah. Hani kelebihan, apa tutup ti ilmu. Tak ada dah. Dia pucuk situ belakang. Kita hari ni nak ayat tu kata ada ilmu, tak ada jalan kita. Kita melia tak melia sebab ilmu. Sampai pepatah siapa dia kata, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa dia nak ke dunia nak jadi orang boto, nak jadi tok nebeh, nak jadi tok kemeneh, nak jadi nayuk, nak jadi naik apa tu. Siapa dia nak ke dunia fa alaihi bil ilmi, maka wajib di atas dia kena tutup ti ilmu. Kena ada ilmu. Wa man aradal akhirata, siapa dia nak kepada akhirat fa alaihi bil ilmi, kena ilmu juga kalau nak akhirat pun. Nak masuk syurga Allah Ta'ala, nak menghilangkan segala ujian-ujian salah, nak menolakkan bala-bala yang menipu, fa alaihi bil ilmi, iaitu kena ilmu juga. Ilmu campin dia panggil. Wa man aradahuma, siapa dia nak kedua-dua, ilmu apa di dunia pun nak, akhirat pun nak, fa alaihi bil ilmi, maka wajib di atas orang itu kena tutup ti ilmu. Hani nak ayat apa patah. Nah, hani nak ayat tu. Ilmu ni penting dalam ciwit kita, ilmu ni penting dalam jiwa kita. Tapi ilmu pun nak ayat kata kena ikuti dengan amal. Kalau ilmu saja tak ikuti dengan amal tak jadi juga.
Nah, al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu dengan tak ikuti dengan amal, supaya pohon kayu tak ada buah. Perak. Supaya pohon kayu tidak ada buah, sebagai pokok yang tak berbuah, tidak ada hasilnya, tidak ada hasilnya. Tu ayat tu. Dimakia juga bila kita amal dah, mesti kita kena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kalau tak ada ikhlas, tak jadi juga, tak jadi juga. Tengok. Ilmu, amal, ikhlas, baru terpakai. Allah, kena ada 3 ning moci-moci. Weh, moci-moci no ya. Tu, kena ada 3 perkara ning baru terpakai. Baru boleh pakai di akhirat esok. Kalau ngaji saja tak wa amal tak ada jalan. Kalau wa amal saja tak mengaji tak ada jalan. Mengaji wa amal ikhlas. Kalau dah ngaji dah wa amal dah tak ada ikhlas, tak ada jalan juga. Tiga-tiga ni serangkai. Tiga-tiga ni sekali baru terpakai ilmu kita. Faham lagi? Tu kelebihan ilmu. Tak ada dah. Ni nak ayat tu baru terpakai di akhirat esok. Baru tu pakai. Baru tu bubuh. Kata, inilah amalan kita yang berenas. Kalau padi-padi berenas, tak ada apa dah. Kalau rajin buat amal tapi tak belajar, tak ada jalan. Tu belajar tapi tak ada buat amal, tak ada jalan. Buat amal apa ni belajar? Buat amal, kata ada ikhlas, tak ada jalan. Kena ada 3 perkara ni tiap-tiap orang pada malam ni. Amo demo supaya belaka. Amo duk cakap sini, amo duk kecek sini ni. Tak ada ikhlas, tak ada jalan juga. Kerana mung ya Allah, kerana mung ya Allah. Amo duk cerita demo sikit sebanyak ilmu yang ada pada amo. Amo kena buat amal. Kamu dia amo amal kamu ialah kena ikuti dengan ikhlas kepada Allah Taala. Baru berhasil amo. Baru dapat pahala ganjaran daripada Allah Ta'ala. Kan tak ada ikhlas tu, tak boleh pahala. Habuk angin, habuk angin, habuk angin. Tak ada boleh sekarang habuk. Ni syarat kena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ni ibu-ibu, ayah-ayah. Tu tetek apa tu? Tetek berkenaan dengan ilmu. Ni kebesaran ilmu. Tak ada dah. Al-ilmu nurun. Ilmu itulah cahaya. Satu cahaya tu letak di otak kita, tak di hati kita. Tu ilmu naya tu. Ilmu ni dia nur. Maka ilmu ni dia tak mari di tempat orang yang berdosa. Dia tak duduk di pada orang yang berdosa, orang cemar. Dia duduk di tempat orang yang cuci. Ilmu dia duduk di orang cuci, duduk di orang cuci. Dia tak duduk di orang cemar naya tu ilmu. Sebab tu segala-gala duduk di ilmu kita lah. Ilmu sebagai pokok di dalam kehidupan kita. Ilmu ni pokok dalam segala kehidupan kita. Tu sebab tu dah ilmu ni pucuk segala-gala. Orang duk bijak ke mana sebab ilmu. Orang Amerika, orang Suriah, orang Angkrik, orang Arab, ketinggian semua tu duduk di ilmu. Ilmu noya tu. Siapa ilmu banyak, maka orang ni melia tinggi. Orang ilmu tak ada, dia duduk bawah. Tu noya tu ketinggian manusia ni ialah daripada ilmu lah. Baik ilmu dunia juga ilmu akhirat. Orang banyak ilmu akhirat, dia besar tinggi di akhirat esok. Orang banyak ilmu dunia, dia tinggi di dunia, akhirat dia tak ada. Ni noya tu ilmu, noya tu tak ada dah. Ni kebesaran ilmu, kebesaran ilmu. Sebab tu nak kata orang ada ilmu agama besar sekali, besar sekali. Sebab tu kepada adik-adik kakak kita, ibu-ibu, bapa-bapa, siapa dia tak reti ilmu agama, kena belajar, kena belajar. Kena belajar, kena pesak kita. Kena cek tengok kita. Macam mana kita hidup di hari ni? Sudah ke tak kita duduk dengan tak belajar? Sudah ke tak kita duduk dengan keadaan kita ni jahil dengan ilmu agama, tak boleh. Ilmu dunia tak apa. Tak pandai motong tak apa. Tak pandai tanah lada tak apa. Tak pandai tanah timung tak apa. Tapi ilmu agama tak boleh. Ilmu agama tak boleh. Lebih lagi awaluddin ma'rifatullah.
Awak agama kena kenal Tuhan dulu. Kenal Tuhan ni kena belajar lah. Kita kena belajar lah. Tu kita kena belajar. Kita tak belajar macam mana kita nak kenal Allah. Tu maka belajar mengaji ni ya tak wajib kena kenal Tuhan. Sebab tu Nabi kita 10 tahun 10 tahun nak terus semaya. Nak boleh pertibat semaya ni ya tak Nabi tanik akidah dulu. Kenal Tuhan dulu. Nabi masuk rumah ke rumah duk sarah kepada panggil puak Arab Quraisy dulu di Mekah. Sebelum gaba-gaba 10 tahun. Bukan sikit-sikit. Tak ada semaya beg apa 10 tahun. 10 tahun tak ada semaya beg apa. Tapi siapa dia mati tekah tu masuk syurga. Masuk syurga. Kerana dia tanik akidah. Kerana Tuhan, kerana Nabi kita duk berdakwah isi akidah kepada sahabat-sahabat. Walau tak ada semaya ketika tu mati masuk syurga. Kerana semaya ni ayat semaya tak turun lagi. Nabi 10 tahun Nabi nak Isra Mi'raj, waktu turun tu lah baru setak semaya. Duk semaya pula. Allah tikah pula dengan puasa. Duk semaya sekarang ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh pula. Zuhur, asar, maghrib, isya. Duk musim berapa tahun? 2-3 tahun. Ada setengah riwayat kata 5 tahun tikah. Barulah turun ayat puasa pula. Baru tambah puasa. Tikah 5 tahun setengah ulama kata. Setengah ulama kata tikah 3 tahun. Baru turunlah ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, difardu dipuwajib ke atas kamu itu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku puwajib juga manusia sebelum pada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan harap-harap kamu bertakwa kepada aku. Tu turun ayat puasa. Baru puasa tikah dengan semaya 3 tahun 5 tahun. Duk semaya saja, semaya. Nak boleh puasa tu 3 tahun, setengah riwayat kata 5 tahun. Ni nak ayat kata hukum hakam yang Allah Ta'ala wajib di atas kita nak ayat tu. Tu. Lepas pada puasa baru zakat terah. Baru zakat terah. Duk 2 bulan lepas pada tu 10 hari barulah suruh apa? Suruh gerbek. Suruh gerbek pula raya haji. Tu nak ayat tu Nabi kita nak ayat. Nabi dia raya 9 kali ya. Nabi dia raya 9 kali. Nabi dia puasa 9 kali. Maka Nabi matilah. Nabi dia buat haji sekali dalam ciwik dia. Umrah tak silap 4 kali dalam ciwik dia. Tu Nabi kita mati selalu dah. Kelik buat haji 2 bulan lebih-lebih Nabi kita meninggal mati dunia. Ni nak ayat Nabi kita berdakwah. Nabi kita mengajak manusia ke jalan Allah untuk nak melepaskan ialah tutup teh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kata ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Suruh Nabi kita suruh berdakwah ketika tu. Tu nak ayat kata Nabi kita pun berdakwah. Semua Nabi kita kerja benda agama 23 tahun lebih kurang. 23 tahun Nabi dah kerja agama. Tak ada berhenti radu. Akhir-akhir dengan mati Nabi. 23 tahun Nabi buat agama. Umur 43 Nabi kita pun kembali ke rahmatullah. Nabi kembali ke rahmatullah. Nabi matilah. Tu nak ayat tu Nabi meninggalkan para sahabat. Sahabat pakat teriak belaka hari Nabi mati. Allahu Akbar, hari Nabi mati. Abu Bakar ganti Nabi semaya 17 hari semua. 17 hari semua
Abu Bakar ganti Nabi kita. Nabi kita tinggal jemaah 2 hari saja Nabi tak jemaah. Maka Nabi matilah. Nabi semaya sampai sub no ya tu. Ha, ni hari meninggal Rasulullah. Hari Rasulullah meninggal dunia, tinggal para sahabat. Ha ni keadaan Nabi kita panggil piku agama no ya tu. Ha ni apa tu? Nabi kita mengajar. Dia tinggal hadis dia. Dia tinggal Al-Quran kepada kita. Maka dua-dua ni lah sebagai sebagai asas orang Islam. In tamassaktum bihima lan tadillu biha abada. Kalau selama mana berpegang dua ni, Nabi kata mu tak akan sesat selama-lama. Iaitu Al-Quran dan Sunnah, iaitu Quran dan hadis ayat. Sebab tu hari ni ayat tu itulah bukti besar sekali Nabi kita mengajar kita ayat tu. Sebab itulah wahyu yang pertama turunnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad, bacalah Muhammad, bacalah Muhammad 3 kali. Tekan suruh Nabi kita baca. Sebab tu agama kita agama baca. Agama yang bukan buta huruf dak. Kena belajar. Maka di hari ni adik-adik kita semua mula-mula tadika lah. Tadika tempat asas yang pertama kita kena jaga anak-anak kita. Jangan duk lock anak kita tak mengaji. Anak tak mengaji tadika kena berat benar, kena godel, kena piak. Ajar dia. Kata lagu tu anak kita jadi lobby. Situ nak ayat tu menitik berat dalam Islam. Kerana Nabi suruh kita tinggal anak yang soleh. Anak yang soleh. Macam mana nak dapat anak yang soleh? Kalau kita tak semar benih. Kita tak semar benih mula-mula bubuh asas agama dalam jiwa dia. Macam mana dia jadi anak soleh? Payah sekali anak soleh ni. Kerana budak-budak ni besar esok tak tahu lagi Tuhan nak menentu ke mana. Banyak mana budak-budak kita di hari ni deraka kepada Allah Ta'ala. Deraka kepada dua ibu bapa. Bukan anak soleh dak. Anak yang deraka no ya tu. Sebab tu kita kena jaga sekali. Anak kita belajar. Kerana agama kita agama belajar. Agama belajar, ingat molek. Nak hidup dunia lama mana tak ada kira. Tapi penting kali belajar. Sebab tu belajar ni benda camping dalam ciwik kita ibu-ibu ayah tak ada dah. Ingat molek. Anak-anak tadika kita nak jaga molek lah. Jangan duk lock video jadi tak hati. Akhlak anak kita kena ajar. Nabi dia royaklah dia adibu auladakum. Nabi kata mengajar kata akhlak adab anak. Anak kita tak ada adab sungguh. Orang mari rumah kau hungak gugu. Orang mari rumah ni kau lah tahirat. Tak boleh. Ajar adab dia. Ajar akhlak dia molek. Akrimu auladakum. Nabi suruh melia kepada anak-anak kita. Jangan dia supah ke anak-anak. Jangan dia supah. Nabi royak belakang. Muru auladakum bis-salah. Suruhlah anak kamu dengan semaya. Tu tengok Nabi royak. Hani menitik berat semua tu belajarlah pendek kata. Nawi anak kita reti, nawi anak kita pandai tak ada dah. Mula-mula nak ya. Agama Islam ni agama yang suci sekali tak ada dah. Gena kata agama suci, tubik daripada perut ibu tu bel di telinga kanan. Bel di telinga kanan. Komak di telinga kiri. Tengok, ada agama mana buat lagu tu? Ada agama mana masa tu? Tubik perut ibu bel lalu dah. Tak ada agama Islam je. Bila anak tubik daripada ibu dah, payaban buat marilah. Suruh pak dia saat ni tu bel. Pocik tolong bel lah. Pocik anak pocik ni tubik dah. Saat ni baru ni dia panas-panas lagi ni. Pak dia pun bel dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bel wisuk. Sudah bel masuk telinga kanan, telinga kiri pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa tu nak tu? Budak anak Islam ni mula-mula lahir nak tu. Ajak we dengar seruan azan. Nak we dengar suara bel nak tu. Seolah-olah mengajak budak ni mu besar esok hawai mu jangan liarlah dengan sejik. Mari sejik lah, mari bel, mari semaya. Kerana semaya ni tiada agama.
Semaya ni cie agama. Talih nak buat tinggal-tinggal semaya. Tengok tubik daripada perut ibu. Be selalu dah. Allah cucinya agama Islam. Tak ada agama yang semacam agama Islam. Ning talih kata agama cuci. Tak ada agama Islam. Bor besar sikit berjawi pula. Berkhotam pula. Ini agama Islam nak ayat tu. Tak sewi ada najis cemar. Sebab tu nak ayat tu kita ni orang cuci. Sebab tu kita ni orang Islam. Islam adalah agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah. Agama hak Tuhan Al-Islam. Islam. Kita lah ni duk pakai agama Allah. Sabit Islam dia mau nak hapus tak boleh. Islam dia mau nak hina sepanjang hidup tak boleh. Kerana Allah jaga kerana agama dia. Ni nak ayat ibu-ibu. Sebab tu siapa dia cari pandai dia masuk agama lain, jagalah neraka siapa hidup. Neraka siapa bila-bila. Sebab tu kita duduk agama Islam betul dah kita. Agama Allah. Agama di sisi Allah agama Islam tak ada dah. Ni nak ayat ni. Sebab tu hari ni kita kena jaga, kena jaga. Kerana kita duduk agama Islam agama Allah. Tu ayat. Nabi Muhammad duduk beragama Allah juga. Tuan dia hotejing Allah, agama Islam dengan Allah. Tapi Nabi kita tolong menyapa kita. Dia pun agama Allah juga, kita agama Allah juga. Isteri-isteri agama Allah juga, para sahabat agama Allah juga. Sebab itulah kita nak kembali kepada Allah. Kita nak kelik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat kita suatu hari kita kena kembali kepada Allah. Kerana kita ni hak Allah. Bukan hak para malaikat. Bukan hak siapa-siapa dak. Kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Kita memperhamakan diri kita kepada Allah. Kita jang sujud, jang rokok kepada Allah. Tengok kita semaya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak gitu kita nak kata. Inna solati wa nusuki. Sesungguhnya semaya aku dan ibadat aku, wa mahyaya dan hidup aku, wa mamati dan mati aku, lillahi rabbil alamin, bagi Allah. Hidup kita, ibadat kita, makan ni kita, semua dunia dan akhirat ialah bagi Allah SWT. Ni kita tak ada gapo sekarang macam-macam, tak ada gapo. Kita ni hak Allah. Tak seduk perasalah kita hak Allah, oh Allah, oh Allah, oh Allah. Tak seduk mengaku gapo lah. Tuhan wi penyai kepada kita belaka. Kereta ada 2-3 buah Tuhan wi penyai. Kita bining Tuhan wi penyai bining. Kita belaki Tuhan wi penyai tu lelaki. Kita ada duit banyak lah tanakan Tuhan wi penyai. Ada kebun banyak Tuhan wi penyai. Satu hari Tuhan ambil gelik pergi ambil licin. Dan kita mati Tuhan ambil, Tuhan wi kat orang lain pula. Tuhan wi penyai kat orang lain pula harta kita. Kereta kita BMW 3 buah habis tendem mu habis licin dah. Tuhan wi kat orang lain penyai pula. Mu habis dah, mu habis warak dah. Aku wi mati dah masuk dalam kubur dah. Aku wi penyai kau ambil belaka. Kebun getah mu aku ambil. Suk di bining kita dia ambil juga. Tidak. Bining kita jangok-jangok lah nikah dengan orang lain pula dah, tak nikah dengan kita dah. Orang lain jadi duk pergi bining kita pula. Ni ayat tu semua penyemeh belaka. Jangan duk jadi perasan. Tu ayat tu tak ada apa sekarang. Sabit hari orang mandi kita tak ada gapo itu. Hari orang mandi kita ada gapo itu? Tak ada lanyai bogeh. Telanyai kita luar dalam pun tak ada orang mandi kita. Duk balik le tu balik le nak cucu air. Kita duk kira kerakung jadi mayat dah. Tak ada gapo. Cicing ada jari dia mau cabut pong. Ada di lengan dia mau cabut. Gigi pelong pun dia mau cabut juga. Nak dalil kata tak ada gapo hak kita. Tak ada gapo hak kita, tak ada gapo macam-macam weh nak ayat tu. Tak sedap perasan lah. Bawa kita pergi perak jadi hak orang lain habis. Gerah nama kita dia mau saling nama orang lain pula. Itulah Tuhan doi penyai dunia, sebab tu dunia tak luar. Dulu kebun getah ni nama kita, bawa kita duduk dalam tanah jadi nama orang lain pula dah. Jadi orang lain pula. Bawa dia tu masuk dalam tanah jadi orang lain pula. Tak ada berubah-berubah. Tanah tu lah di sini.
Sebab tu dunia ni penyemih saja, penyemih. Sebab tu kau tu hewi penyemih kita banyak. Kita jangan sombong dengan manusia lain. Kita buah dokong kita lebat, kita sedekah kata kau orang, we makan kata kau orang. Jangan sombong, ingat tu hewi penyemih aku setaya. Kita ada pisang, ada buah kayu, ada buah durian, kita sedekah ke orang lain kata. Ada duit pitih banyak, sedekah ke orang miskin kata. Kerana tu hewi penyes betul ya. Kalau mengguna kena lah. Kalau tak kena lah, makan dirimu lagi ke datang. Hari ni ayat tu pendiri orang Islam. Jujun. Orang Islam lagu ni lah dengan agama. Sebab tu jangan ada sombong, tidak ada ujub dan takabur dan sum'ah. Hari sebagai ayat tu, keadaan kita hidup dunia moci-moci ni lah. Sebab tu pucuk sekali apa nama? Ilmu. Ilmu yang ada dalam diri kita boleh kontrolkan diri kita jadi seorang manusia mukmin yang sebenar. Hani kata ada ilmu siap dah, takabur selalu dah, tengok selalu dah, angin selalu dah, kedai bel selalu dah. Dia tidak ada ilmu ayat. Hani ayat ilmu penting sekali nak ayat tu. Hani ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tu. Di malam yang bertuah kita nak ayat tu. Amba pun bahasa cakap tu lah malam ni weh. Tengok keadaan kita di hari ni ni. Kerana hujan tak suka-suka lah kita ni. Dah. Tu lebih kurang malam ni amba rasa setakat ni lah. Dengan suasana kita. Maka amba rasanya malam ni sekadar tu lah. Ada soalan ke tak ni? Bagaimana pengusi kata tadi nak ada soalan ke? Tu insya-Allah taala. Dah, kita ni duduk sekadar-kadar lah ni dah. Demo duk payung pun gitu-gitulah, amo tak apa. Demo tu nak ayat duk gitulah. Kerana nak dengar juga malam sikit sebanyak. Itulah lebih kurang nak ayat tu. Ni ada ni soalan ni deh. Oh, soalan pada bahasa Rumi pula ada. Ni soalan sikit deh. Jika suami tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, bolehkah isteri mencuri duit suami? Iya. Jawabnya iya. Curilah. Tak cakap nak dah. boleh tak ada gapo. Boleh curi tak ada gapo. Apa panggil kita curi ambil hak kita, tidak? Jangan ambil banyak weh. Lama boleh curi, apa atau boleh curi 10,000 dia. Tu laki pergi duk menuju geget. Bini tak ngaku tak boleh. Ambil sekadar yang kita perlu. Yang ni hak kita dan anak-anak. Kerana nak makan tak ada. Anak tu nak ayat tu. Anak nak pergi sekolah, anak gapo. Nak ambil mana? Kerana tu laki belaka. Tiba-tiba tu laki tak bui. Kita boleh curi tak ada gapo. Curilah. Nama je curinya. Sebenarnya kita ambil hak kita. Kalau minta betul tak wi. Minta betul tak wi. Hak ni gapo ni weh? Pak tiri dengan anak tiri perempuan jatuh atau tidak air semaya? Tak jatuh dah. Bila tidur dengan mak dia dah tak jatuh dah. Kata tidur lagi tak boleh. Menikah dah. Dina tu ada anak tiri seorang. Menikah dengan mak dia lah. Nikah akad siap lah kau dah. Tapi tak ada tidur lagi dengan mak dia tu. Dengan anak dia tak boleh. Dah tidur pen dengan mak dia tak ada apa dah. Tidak. Kata tidur lagi tak boleh. Tak boleh nak ayat tu. Anak pera dengan bapak pera jatuh atau tidak?
Ada dua, ada jatuh ada dak. Pok pera dengan anak pera dengan pok pera jatuh dak. Ada jatuh ada dak. Kalau pera anak jatuh dengan pok tak jatuh. Kalau tina jatuh. Mereka ya pera apa tu? Pera anak saudara dia tak apa. Pera budak tina asing jatuh dengan pok pera. Bukan boleh nikah dengan pok pera. Apa lagi? Oh gelak ni. Tetapi ibu pelera beri menyusu, bapak pelera beri wali, boleh atau tidak? Oh tak boleh lah. Kalau batu. Tetapi ibu pelera beri menyusu. Budak je pera tu yang nyusu. Jadi pok menyusu lah. Tu. Pok menyusu. Jadi bila pok menyusu, anak menyusu ni supaya anak sebenar dah. Hanya saka tak boleh. Saka tak boleh. Saka tak boleh makan. Pasal nak nikah dengan anak kita tak boleh dah. Budak tina ni sama ada budak asing duk di mak ya ke ataupun kita perak. Kita nyusu dengan kita. 5 kali kenyai mazhab Syafi'i, maka anak ni panggil anak menyusu. Jadi dia dengan anak kita tak boleh menikah dah. Adik-adik susu. Faham tak? Tu. Adik-adik susu. Dengan anak kita. Dengan kita tak ada gapo dah. Dengan kita tengah jatuh. Dengan bapak pun sebab tu. Lepas tu maka pelera beri bapak pelera beri wali boleh tak boleh? Wali tak boleh? Tidak. Nak nikah budak ni nak ambil wali ke pak pelera tak boleh. Kalau pak pelera tak ada, pak tak ada. Misal kita anak berzina kita. Kita ambil anak tina hak berzina pelera. Wali tak ada lah dia. Bila nak menikah budak ni kena wali tu qadi, hakim. Tidak. Jangan duk ambil wali kau dia ni duk pera tak boleh. Tak boleh. Allah soalan pun lemak dah. Anak sepupu anak sepupu sebelah bapak sama bapak. Kok mana ni? Tengah dai mai. Sial pula sikit tu. Anak sepupu sebelah pak sama pak. Anak sepupu. Anak sepupu. Deh, anak sepupu, tilah anak sepupu ni deh. Macam anak sepupu. Kalulah mana anak adik anak kakak panggil sepupu. Sepupu yang baru. Anak bagi pak tu dengar dia nung panggil anak sepupu lah. Kalau kira anak pak, anak mak, anak pak sepupu. Sepupu yang baru. Anak bagi honong tu dengar dia anak sepupu dia. Anak sepupu tu. Gi apa? Gi menikah. Boleh ke tak? Boleh, tak ada gapo. Ya mula di sepupu lagi. Tak apa. Mula di sepupu, anak adik anak kakak boleh. Lepas tu gi anak sepupu, tak ada gapo. Jauh sikit. Kalau anak sama anak pula 2 pupu. Anak sama anak pula 3 pupu. Secup tak apa. Ambil di sepupu boleh nikah. Lepas tu sepupu dengan anak sepupu dia tu jadi anak sepupu dia lah. Sepupu ni 2 anak adik anak kakak ni ada anak pula. Ada anak dia ni ada anak. Pas dia ni hak sepupu dengan 2 ni, dia ambil anak dia ni. Hak sepupu dengan dia, panggil anak sepupu dia, tak ada gapo. Kerana dia 2 ni boleh nikah dah. Lepas tu Allah kau turun, tak ada gapo, boleh nikah.
Tidak. Sepupu tu boleh nikah dah. Pakar turun lagi tengok anak sepupu, 2 pupu, 3 pupu. Tak ada kira. Boleh berlaku. Hak tak lain je adik beradik. Habis itu pandailah deh.